Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas doa pada saya kepada isteri saya. Mudah-mudahan kita sama-sama terus berdoa kebaikan yang kita pohon, mudah-mudahan agama Islam dan umat Islam di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam rahmat, petunjuk dan perlindungannya, insya-Allah. Pada pagi ini tajuk sensasi, tajuk panas, takbur. Sombong Melayu kata. Ego, adik-beradik lah tu semua tu. Jadi kita nak dengar hari ini, insya-Allah. Kenapa manusia itu menjadi takbur? Apa ciri-ciri orang yang takbur? Dan kenapa? Jadi kalau kita nak tahu ni, kita kena mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika mana kata Allah Subhanahu wa taala, kami memerintahkan kepada para malaikat supaya tunduk menghormati Adam. Bukan sujud, menghormati Adam sahaja. Keseluruhan para malaikat tunduk, kerana ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali iblis. Kenapa iblis enggan tunduk menghormati Adam? Kerana iblis ni ada dua sifat yang jelek. Sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba, yang pertama dia enggan, dia engkar. Yang kedua wastakbara, dia takbur, dia sombong, dia ego. Oleh kerana sifat-sifat yang hina ini, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis ini, kata Allah, tergolong di dalam golongan hamba-hambaku yang kafir, yang tidak beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enjin belum panas lagi. Dia panas baru dia semangat. Kisah iblis yang engkar, yang tidak patuh kepada perintah Allah kerana sifat takbur yang dimiliki oleh iblis, laknatullah. Kenapa? Apa jawapan Quran sehingga kan iblis tidak mau menghormati Adam? Jawapannya dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 pada ayat ke-12, di pertengahan ayat ke-12. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maksudnya, aku ini lebih baik daripada si fulan itu, yakni pada Adam, kata iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta aku daripada api, manakala dia Adam daripada tanah. Takkanlah semula aku ni nak tunduk menghormati Adam. Itu sombong, takbur, egonya iblis. Sebab itu
panjang kronologinya, kita nak ringkas saja. Akhirnya sebagaimana saya pernah sebut, Iblis diusir keluar daripada syurga. Dan Iblis dilaknat oleh Allah hingga ke hari kiamat. Laknat maksudnya tidak ada harapan untuk mendapat rahmat Allah sekaligus syurganya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Ayat dalam suratul Hijri surah ke-15 ayat 34 dan 35. Allah memerintahkan supaya iblis keluar kamu. Diusir keluar iblis laknatullah daripada syurga ini. Dan kamu, kata Allah, iblis, aku laknat kamu hingga ke hari kiamat. Sebab itu sejak peristiwa itu, iblis dan kuncu-kuncunya, syaitan jin dan syaitan manusia, mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mula permusuhan hingga ke hari kiamat. Justru kita hendaklah senantiasa bermohon kepada Allah supaya kita tidak menjadi hambanya yang tertipu, diperdaya oleh iblis atau syaitan dan kuncu-kuncunya. Boleh? Baru 10 minit. Hari ini tak boleh lama, ada mesyuarat pula. Baik. Seterusnya saya ingin membaca hadis tentang takbur. Takbur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Hadis riwayat Imam Muslim. Tiada akan dapat masuk syurga sesiapa yang ada sebesar zarah atom ataupun kuman daripada sifat takbur. Itu Nabi sebut tu. Tadi ayat Quran. Kerana sifat takbur, iblis dilaknat. Jadi kalau kita ada sifat takbur, sama macam iblis. Tak ada beza. Kalau kita juga engkar, kita tak nak ikut perintah Allah, dan kita ada perasaan takbur, sombong, menolak Al-Quran, menolak hadis, sama macam iblis. Bahkan iblis terperanjat, tenganga mulut tu. Hang teruk lagi pada aku, hang ni lagi cerai. Terima kasih Muhammad Rusdan Hamid. Tuan-tuan boleh tengok dekat skrin lah kalau appear kat sana. Ayat-ayat tu disemak oleh Ustaz Muhammad Rusdan Hamid. Bukan baru nak start, Ustaz. Baik. Itu hadis Nabi. Maknanya sesiapa yang memiliki sifat takbur ini, jangan mimpi akan masuk syurga Allah. Na'udzubillah. Kita nak bagi ta'arif takbur. Memang takbur ni kalau bahasa Melayu sombong lah. Ego tu semua adik-beradik dia. Tapi kita nak tengok hadis pengertian sebenar takbur. Hadis ini hadis Muslim. Saya ingat ketika saya pergi, kalau tak salah saya lah, saya pergi haji kali kedua. Saya tengok budak-budak pelajar kulit hitam yang belajar di Madinah ni, di Masjid Nabawi, menghafaz hadis. Saya pergi mendekati beliau, bagi salam, perkenal diri, siapa kita. Jadi saya tanya, awak belajar bidang hadis ya? Boleh tak awak confirmkan kat saya, betul tak matan ini? Tentang apa? Tentang takbur, hadis Muslim. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dia dengar, dia kata na'am, sahih, betul. Makna takbur ialah, takbur itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Itu takbur. Mengikut hadis.
Bukan kita nak ikut kamus dewan, takbur sombong ke ego. Tak, kita nak ikut hadis. Takbur ialah menolak kebenaran. Lagi akan datang. Dan memandang rendah terhadap manusia. Ada di kalangan kita, dia menolak kebenaran Al-Quran dan dia tak sedar. Dia memandang rendah terhadap Allah. Itu yang binasa kehidupan. InsyaAllah lagi akan datang golongan yang rugi. Kalau tempoh hari, golongan yang beruntung ada lawannya, ada dia punya opposite-nya. Boleh? Makna takbur menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Habis satu bab. 15 minit. Mungkin 40 minit cukup lah. Dah pun nak habis dah ni. Tuan-tuan boleh ganti saya esok. Esok tajuk apa? Esok tajuk dia esok lah, golongan rugi. Ada hadis-hadis yang akan saya kaitkan dengan ayat Quran. Kelebihan agama kita ni lah, kita ada panduan yang lengkap. Tak ada dalam Quran, ada hadis. Tak ada hadis, ada Quran. Kita gabung kedua-dua, itu paling insya-Allah, sekadar kemampuan yang kita miliki. Baik. Seterusnya saya nak bahaskan ciri-ciri sifat takbur. Supaya kita dapat mengenali, adakah kita juga memiliki sifat-sifat takbur ini. Yang pertama di antaranya disebut orang yang takbur itu lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takbur. Dia jadi sombong, dia jadi ego. Kenapa? Kerana dia lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejap kita rujuk. Kalau ada saya baca tafsiran. Ali Imran ayat 26. Ali Imran surah ketiga ayat 26. Siapa perasan ada dalam kitab ni, insya-Allah. Ada huraian yang cukup menarik. InsyaAllah. Baik. Ciri yang pertama, mereka lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika menjadi penguasa, menjadi kerajaan, sombong, ego. Tangkap orang ni, tangkap orang ni, penjara orang ni, penjara orang ni. Ini sudah panas, sudah masuk dia 5. Firman Allah Subhanahu wa taala pada seluruh penguasa, seluruh pemerintah, seluruh kerajaan di atas muka bumi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ingat ayat ni. Ada tafsiran, kita sama-sama dengar. Ayat untuk mereka-mereka yang diberi kesempatan memerintah. Yang bermaksud, katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan. Setengahnya dia terjemah memiliki kerajaan ataupun memiliki kekuasaan. Engkau beri kerajaan kepada sesiapa yang engkau kendaki. Kerajaan, kuasa memerintah. Dan kau cabut semula kuasa pemerintahan itu daripada sesiapa yang engkau kendaki. Dengar tu. Dia bagi kejap, lepas tu dia nak cabut balik, boleh. Engkau memuliakan sesiapa yang kau kendaki. Dan engkau boleh menghina sesiapa yang engkau kendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Tangan makna kuasa. Kuasa mutlak milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik kerajaan. Sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu maha berkuasa. Dengar tu. Kerajaan Perikatan Nasional.
Kerajaan Pakatan Harapan dah tak ada harapan dah. Tu pun duk cadang-cadang lagi nak ambil alih kuasa. Tolonglah, respect lah sikit keputusan agung. Agung dia ada prerogatif dalam bahasa Inggeris. Satu, kuasa eksklusif dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 43.2(a, yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang Perdana Menteri yang pada pendapatnya boleh mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat. Ini untuk dia. Tiba-tiba duk fikir, duk rancang lagi. Tak payahlah. Tunggulah masa awak pula, bagi peluang. Dahlah sekarang dengan COVID, kita mengalami kerugian berbilion-bilion, bukan negara kita, seluruh dunia. Kan? Tak payahlah kelang kabut. Kalau gentleman, tunggu PRU 15. Tapi kita nak bagi tahu, baik kepada PN, kepada PA, kepada Donald Trump, pada semua kerajaan-kerajaan uraian. Ayat di atas menerangkan perjalanan sejarah, menggambarkan pergiliran kekuasaan, timbul dan tenggelamnya satu-satu kerajaan. Jadi nak kata macam mana, tak ada ayat politik ni, dia sebut kerajaan. Orang yang tak nak politik tu bukan bodoh, tapi lebih kurang macam tu lah, kurang pandai. Kerana kuasa politik, Ustaz Ahmad Dasuki digam 2 tahun. Tak boleh keluar TV, tak boleh keluar suara dia melalui radio. Kini beliau kembali menyampaikan dakwah. Cuma Ustaz Syaril Long dulu, kini selamanya tak pernah dijemput. Nak buat macam mana nasihat akulah. Tak apa. Esok Tuhan tanya, kamu sudah berdakwah? Ya, aku sudah berdakwah. Bila? Lama juga lah, 30 tahun. TV, radio, they didn't give me a chance, you know. Menggambarkan pergiliran kekuasaan, timbul dan tenggelamnya satu-satu kerajaan, bangun dan robohnya satu-satu bangsa adalah menurut hukum Tuhan yang berlaku dalam masyarakat dunia. Boleh faham tak ni? Ini dari Quran Ali Imran surah ketiga ayat 26. Kerajaan-kerajaan di muka bumi ini tolong, jangan lupa, kekuasaan mutlak bukan milik kamu, milik Allah. Kerana kerajaan baik, kita baik, kesemua kita di bawah kekuasaan Allah. Kita milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan juga di bumi, termasuk kerajaan-kerajaan, manusia, haiwan, semuanya dikontrol, diurus, ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kenapa mereka jadi sombong ketika berkuasa. Ada mereka lupa. Kita nak bagi tahu baik kepada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, mana-mana kerajaan, ada ayat lain yang menyokong. Kita harap satu hari nanti insya-Allah akan menjadi kenyataan, khususnya dalam negara. Paling tidak pun saya mengharapkan Perikatan Nasional akan melakukan sesuatu yang terbaik mengikut lunas-lunas syariat Islam. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini janji Allah dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat 38. Dan sekiranya kamu yang diberi kesempatan memerintah, kamu berpaling, kamu tidak taat kepada perintah aku, Allah sebut, aku akan ganti kamu dengan satu kaum yang lain, kemudian kaum itu tidak seperti kamu. Kamu ada manifesto, satu haram apa pun tak buat. Yang ni tak ada manifesto, macam-macam dah buat. Nampak dah ni? Boleh cerai?
Kau ni kata bukan bodoh tapi bangang. Bukan saya kata. Yop Leman kata. Yop tak lagi yang kena belasah dengan mereka. Bukan aku kata. Tu cerita. Jangan lupa. Hari ini kita menjawab jawatan Perdana Menteri. Satu hari mungkin kita akan menjadi rakyat biasa. Hari ini kita menjadi rakyat biasa. Suatu hari mungkin jadi menteri. You never know. Kita tak tahu apa yang ditakdirkan Allah. Tapi kalau kita senantiasa ingat akan kekuasaan Allah, kita tidak akan menjadi manusia yang ego, sombong, takbur dan sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri takbur ni makna kita suka memandang hina, merendah-rendahkan orang lain. Ini penyakit. Macam tadilah, kita rasa kita saja betul. Kita suka memandang hina. Jangan kita memandang hina pada siapa. Kita tak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana tadi saya baca Al-A'raf ayat 12. Iblis, dia memandang rendah, bahkan menghina usul asal kejadian Nabi Adam daripada tanah. Takkan aku nak respect dia. Kita dah sebut, yang kita dah sebut yang mulia ni di sisi Allah yang takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. La farqa baina bani ajami wala arabi illa bittaqwa. Hadis. Tak ada beza orang Ajam dengan orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Kalau kita memandang hina kepada sesuatu, kepada seseorang, itu sifat takbur. Yang ketiganya, 25 minit lah. Enggan menerima kebenaran. Ini sifat takbur. Kita berhujah, berdalilkan Al-Quran, hadis pun tak nak terima. Habis modal. Apakah kamu meragui kebenaran Al-Quran sehingga kamu enggan menerima kebenaran kenyataan kalam Allah ini? Enggan menerima kebenaran adalah sifat takbur. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan janganlah kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang ragu. Jangan meragui Al-Quran. Begitu juga jangan sangsi terhadap hadis Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, mereka yang enggan menerima kebenaran Al-Quran ini, saya nak bagi tahulah, dia sesama dia, bukan dia dengan kita saja berpecah, dia sesama dia pun bercakaran. Percayalah, ini ayat Quran, tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 667, surah ke-38, nama surah Sad ayat 2. Dengar, tak ada huraian. Ini sifat orang yang takbur. Akhirnya dia sesama dia bercakaran sesama sendiri. Perikatan Nasional ini sebagai nasihat. Kamu mesti duduk semeja, round table, ada ulama sebagai penasihat, rojok ulama. Jangan asyik nak ikut apa yang terlintas di dalam pemikiran kamu. Consult religious scholars. Allah berfirman, balil ladzina kafaru. Silap tuan-tuan, ayat dia bukan balil ladzina kafaru, betul lah tu. Saya rujuk muka surat 667. Kadang-kadang Allah nak tunjuk, dia boleh lupa ayat tu. Dia boleh lupa. Walhal kita bukan tak ingat ayat tu. Ni kelemahan kita. Kita tengok sikit insya-Allah. Betul lah tu. Syaitan dia meragui saya. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq.
Nah, syaitan mana mau? Nah, kita ni duk baca ayat Quran, baca hadis, dia bagi ragu. Walhal betul dah. Tapi kata dia dah dirantai no. Nah, saya bagi makna, kita dengar tafsiran. Bahkan orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, yang menolak kebenaran ini, mereka di dalam perselisihan. Itu segi makna. Huraian. Dengar nah, tak kebur ni. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa sifat orang-orang kafir itu ialah sombong. Kafir ni tak beriman lah. Melayu ke Cina ke India, tak beriman dengan Quran Sunnah, tak beriman dengan Allah, rukun-rukun iman, kafir. Dalam ayat ini, dalam ayat ini ditegaskan bahawa sifat orang-orang kafir itu ialah sombong, tidak mau menerima kebenaran, dan mereka di dalam perpecahan dan perselisihan sesamanya. Ni yang Tuhan sebut. Tolonglah ahli-ahli parlimen yang Islam, kita gabung, kita bersatu. Bukan kita nak menzalimi yang bukan Islam, tidak. Rugi Islam apabila kita bercakaran sesama sendiri. Ada ayat lain pun ada. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 137 macam mana? Sebab saya tak ingat nak baca ayat tu, tiba-tiba terlintas di dalam hati. Nanti saya tengok sikit lah. Ini ayat yang menyatakan bila kita beriman berhadapan dengan golongan yang tidak beriman, yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, mereka dengan kita akan bercakaran. Dalam ayat tadi, dia sesama dia pun akan bercakaran. Jadi tak heran, tak pelik. Kita yang tak Islam, satu golongan tak nak Islam, memang berpecah sampai kiamat. Ayat 137 Al-Baqarah. Komputer saya slow sikit ni, sejuk. Selalunya dia bagi tahu ayat tu. Pagi ni dia tak bagi tahu. Nah, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Saya baca kuat sikit bagi iblis ni lari. Bukan tak ingat, dia ganggu. Tu ayat. Sekiranya mereka beriman sebagaimana kamu beriman, kita ikut Quran, kita nak ikut hadis. Mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Tetapi ingat, kalau mereka berpaling, tak nak ikut, hanya saja mereka dengan kamu senantiasa di dalam perpecahan. Ni yang umat Islam berpecah. Satu golongan nak pada Quran Sunnah, satu golongan nak Quran saja, Sunnah tak nak. Satu golongan tak nak langsung. Tu nak apa? Nak penampar. Itu cerita dia, tuan-tuan. Dah 30 minit. Ni kenapa remind saya? Kita berhenti ya. Tak apalah mencorak tu, biar dia tunggu. Saya tak sampai, tak boleh mencorak juga. Kan? Nah. Baru tahu tadi ya. Tengok WhatsApp ada mesyuarat. Boleh faham ni? Ini ciri-ciri takbur. Ya? Kenapa? Mereka enggan menerima kebenaran. Dia dengan orang beriman juga bercakaran, berpecah. Dia sesama dia bercakaran sesama sendiri. Masya Allah. Saya suka Quran, saya cinta Quran. Kata gila Quran pun tak apa. Sebab tu saya hafal muka surat, ayat ke berapa. Kalau tuan-tuan yang rojok, tuan-tuan tengok sendirilah. Selama ni Rushdan dia boleh confirm. Dia boleh confirm betul tak betul. 100 ayat Quran saya baca, tanya dia berapa yang betul. Saya tak kata semua betul, sebab kita ada kekurangan. Baik, yang keempat, ini juga takbur. Apabila seseorang itu merasa dirinya sahaja yang pandai, dirinya sahaja yang sempurna. Ini satu penyakit. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najmi surah 53 ayat 32. Allah bagi tahu, maka janganlah kamu menganggap diri kamu ni yang paling bersih. Kamulah pandai, kamulah sempurna, kamulah banyak ilmu, kamulah yang paling bertakwa. Sedangkan Allah tahu siapa yang bertakwa. Ini ciri-ciri takbur.
Makna dia merasakan dirinya lah yang paling sempurna dan sebagainya. Akhir sekali, akhir sekali pun lagi sejam. Ustaz bagi tip macam mana nak hafal Quran. Pertama sekali, anugerah Allah. Itu mana-mana pun saya sebut itu. Tengok tadi saya lupa. Walhasil ayat tu kan saya tak baca. Itu nak bagi tahu, bila Allah tutup switch, dia off, semua off. Macam pemain bola sepak lah. Bukan selalu dia hebat. Ada kadang-kadang dia ada off days. Hari dia off, depan pintu gol pun dia sepak bola tak masuk, dia sepak punggung penjaga gol. Penjaga gol tu masuk dalam pintu gol, balik awal. Kan? Ingat Ronaldo tu hebat sangat, Messi hebat sangat, Syarul Long pun hebat. Kan? Bila ada off days, habis. Ceramah macam tu. Bila tak ada mood, kurang tidur, kita tak sempat nak rojok, kadang-kadang berlaku kesilapan, tak tersusun. Boleh? Sebab tu saya nak ajar lah, apa-apa pun doa ayat ke-10 surah Al-Kahfi jangan tinggal. Kita nak berceramah, kita nak buat public speaking, walaupun kita ni dah pandai berceramah, orator, penceramah yang hebat, kalau kita rasa macam tu, tapi bila nak naik tu, dijemput naik ke atas pentas, baca dalam hati, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Mana kita bermohon pada Allah, kita tawaduk dengan Allah, tanpa pimpinan petunjuk Allah kita tak boleh buat. Ni dah 7 minggu tak baca khutbah saya. Tak pernah dalam hidup ni. Takut esok lupa dah khutbah. Kan? Baik, akhir sekali, setelah kita mendengar ciri-ciri sifat takbur, kita nak dengar kenapa manusia itu menjadi takbur. Pertama, kerana kekuasaan. Tak pernah jadi kerajaan. Orang Kedah kata naik-naik merak. Ya, saya masih di SP. Naik-naik merak. Dah lah tak ada experience, tak ada pengalaman. Harap seorang dua ya, jam. Tu yang jadi lintang pukang tu. Kerana kekuasaan, siapa boleh ambil tindakan terhadap saya? Hari ni kamu berkuasa, esok giliran kamu pula jadi rakyat. Kena ingat tu, jangan lupa kekuasaan Allah. Hari ini mungkin jadi penceramah, satu hari nanti you never know jadi apa. Tengok muka handsome ni duduk kat parlimen, siap dengan perlembagaan persekutuan. Artikel ni balik awal. Itu yang pertama. Kerana kekuasaan manusia menjadi sombong, takbur, ego. Yang kedua, kerana pangkat dan darjat. Ini pun satu hal. Dia orang yang berpangkat, darjatnya lebih tinggi pada kita. Itu yang Piramli buat gambar antara dua darjat. Tengok tak? Amboi warak, ustaz pun tengok. Kan? Tadi kita baca suratul Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan para hambanya ialah hamba-hambanya yang bertakwa. Bukan kena pangkat dan darjat. Tapi kalau pangkat CEO, darjat pula keturunan Said dan sebagainya, tapi dia takwa, Masya Allah, itu bonus, Syekh, bonus. Nampak tak? Kalau orang kaya ni dia pemurah, itu kita tak heran, dia kaya. Tapi kalau orang miskin dia pemurah, itu hebat. Orang miskin tawaduk, kita tak heran. Tapi kalau orang kaya tawaduk, Masya Allah. Boleh faham tak ni? Ini yang menyebabkan manusia takbur. Kenapa? Kerana pangkat dan darjat. Dia CEO, keturunan cukup mulia,
Tapi di tempat kerja dia, di syarikat dia, Masya Allah, CEO nak jadi imam. CEO ajak staff semua berhenti, take a break 10 minutes break. Buat apa? Solat duha. Allahu Akbar. Itu hebat. Jadi kita jangan pangkat kedudukan kita ni, keturunan kita, keturunan orang-orang baik, kita jadi ego. Kawan tu orang biasa, layman, orang kampung, tanam ubi, kayu, pisang. Tapi kalau dia bertakwa, dia lebih mulia pada kita yang CEO. Tapi kalau CEO tu beriman, CEO tu bertakwa, CEO tu tawaduk, kawan yang miskin, dah lah miskin, sombong pula tu, nang boti nang kui boti kui. Patutnya macam tu. Okey, baik. Yang ketiga, kerana kekayaan. Tapi bukan semua orang kaya. I would like to stress here, bukan semua, not all of them, please. Tak boleh, kita tak boleh borong semua. Tadi kita sebut, ada orang kaya yang tawaduk, ada orang kaya yang takwa. Tetapi Allah sebut manusia ni yang jadi sombong kerana kekayaan. Bukan saya sebut, tapi bukan semua. Mana dalam Quran? Surah ke-42, Asy-Syura ayat 27. Syukurlah Allah tak takdirkan saya menjadi milioner. Kalau jadi milioner, most probably I will not be here. Tak ceramah dah. So, where are you? I'll be in Hawaii. Phuket Island, pakai Ray-Ban, suntan apa? Sunbathing. Alamak. Itu cerita. Allah berfirman, kalau aku kayakan, walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi. Surah ke-42, surah Asy-Syura ayat 27. Bukan saya kata, Allah kata. Allah tahu dah perangai manusia ni. Dan kalaulah aku kayakan seluruh para hamba-hambaku di bumi, nescaya mereka melampaui batas, jadi sombong, jadi ego. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, dalam surah Al-Alaq. Bahkan sesungguhnya manusia ni melampaui batas, jadi sombong, ego. Bila? Apabila dia melihat dirinya serba cukup. I have everything, a big house, a big car, lot of money, and a big wife. Semua big betul, big wife. Tu cerita dia. Syukurlah saya tak jadi kaya. Allah letak orang biasa. Alhamdulillah. Saya pun tak pernah minta kaya. Cukup dah. Alhamdulillah. Badan sihat, walaupun ada penyakit. Saya nak berubat yang ni. Bimbang juga masalah prostat ni, orang lelaki kan. Tapi apa-apa saya berdoa, ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit yang sedang ku hadapi, isteriku dan muslimin dan muslimat. Temukanlah aku dengan penawar-penawar yang mendapat menyembuhkan penyakitku. Walaupun ubat ni, stevia ni, setengah minum, alhamdulillah, mujarab. Sebab Nabi dah sebut sesuai untuk kamu. Ada yang tak sesuai, minum bukan sebotol, dengan botol-botol dia telan. Balik awal terus. Nampak tak? Ni cerita dia. Jadi kalau sesuai dengan kita, alhamdulillah. Saya dah sebut banyak kali, madu dah sedap, manis. Tak sesuai dengan sistem body saya. Tetapi bermadu insya-Allah mungkin sesuai. Kan? Itu pun kena rojok dulu, mem besar di rumah. Bolehkah I nak kahwin? Boleh bang. Alhamdulillah. Inilah wanita salihah. Apa dia? Ada hadis Muslim tu kata, sebaik-baik wanita itu wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu ialah wanita yang salihah.
Dapat isteri, abang nak kahwin tak apa. Dia kata tapi syarat saya nak cari. Dia cari dekat 15 tahun dah tak jumpa-jumpa. Dia kata yang ada di rumah ni untuk awak lagi. Ai tak ketawa. Macam ni punya kelakar pun tak ketawa, cerai. Kan? Itu cerita dia. Itu cerita dia. Jadi kalau sesuai dengan izin Allah sembuh. Saya memang ada sedikitlah masalah. Mungkin peringkat awal kot prostat. What do you expect from a 65 years old man? No. Harap-harap jangan mudarat lah. Ya Allah, aku nak buat kerja dakwah. Bagilah peluang. Tak lama pun tak apa, 30 tahun lagi pun cukup lah, insya-Allah. Kan? Jadi maknanya kerana kekayaan bukan semua. Saya tidak menyatakan semua orang kaya itu sombong, angkuh, tidak. Tetapi Allah kata, kalau aku kayakan keseluruhan para hamba-hambaku di bumi, nescaya mereka melampaui batas. Ayat kedua Al-Alaq. Saya tak ingat ayat berapa dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi itu. Carilah. Bahkan sesungguhnya manusia itu melampaui batas apabila mereka melihat diri mereka serba cukup. I have everything. Baik. Yang keempat, manusia jadi takbur kerana ilmu pengetahuan. Betul. Kadang-kadang ni berlaku di kalangan para pendakwah. You all duk dengar Syarif Long tu, dia bukan belajar kat mana pun. Dia jealous. Kuliah kita ada 300 orang. Kuliah dia ada 30 orang. Hilang 1-0 kat belakang. Tak payah jealous lah. Walaupun awak belajar luar negara, belajar sampai seberang laut. Ustaz ni, Ustaz Syarif Long, seberang sungai. Tapi cara persembahan kita tu, kadang-kadang itu yang menarik. Betul tak tuan-tuan? Dia taklah jadi monotonous sangat. Kadang-kadang kita baca betul pun kadang-kadang orang ngantuk. Hentam sangat pun pedih telinga, kan? Jadi kita ambil tengah-tengah. Saya ada masa kelakar, ada masa saya slow down my voice, kan? Ada masa tinggi nada. Sebab apa? Nak marah kena tinggi lah. Kalau marah, apalah, tu lebih kurang je LGBT. Sajat pun suara dia pun sedap. Itu cerita dia. Masa marah-marah. Itu cerita dia. Kerana ilmu pengetahuan, ingat, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah sebut dalam surah Yusuf. Tuan-tuan dengar, ada huraian. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 76, 50 minit juga. Tak boleh nak berhenti awal, tak sampai hati. Bukan senang kita nak bertemu. Mungkin tahun depan dah tak ada dah macam ni. Ni hikmah PKP ni, memang banyak hikmah. Masya Allah. Saya akan bukukan semua poin-poin ni. Semua poin-poin ni dalam sebuah buku. Saya simpan elok. Boleh jadi bahan khutbah Jumaat saya. Nak baca apa tajuk? Sekarang dah 38 hari. 38 tajuk. Dia kata sini, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Itu segi makna uraiannya, yakni tiap-tiap seorang yang berilmu ada lagi yang lebih alim daripadanya. Demikianlah seterusnya hingga hal itu berakhir kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dan mengatasi segala-galanya. Allah alim, Allah tahu segala-galanya. Yang tersembunyi, yang zahir, kita yang boleh sikit-sikit janganlah ego sangat. Aku lulus sado, belajar sampai U. Alah, sampai U tak hebat. U, belajar sampai Z. Sampai U belum habis lagi, dia ada lagi V, W, X, Y, Z. U tak belajar lagi. Akhir sekali, yang kelima, kerana kepimpinan. Kerana kepimpinan, manusia jadi ego. Akulah hebat, aku pandai takbir negara. I have a vast experience. Saya ada pengalaman yang luas. Perintah jam. Dapat pula suku sakat, sijil pun palsu. Negara ada duit, kata tak ada duit, pergi pinjam pula bond ninja, bukan samurai, ninja. Orang lain
yang betul-betul qualified. Masya Allah. Kan? Yang qualified. Tak ada masalah. Kita bagi peruntukan 250 bilion. Ingat sikit duit dah. Nah, kita jangan bangga dengan kepimpinan kita. Ada yang lebih hebat. Nah, sebab itu tak salah orang yang ahlinya meminta sesuatu jawatan. Ini kena tengok surah Yusuf surah ke-12 ayat 55. Nah, jadi maknanya, nah, yang kelimanya kerana kepimpinan. Dan bila kita sebut kepimpinan, kita nak baca untuk mengakhiri innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ini ayat tentang pemimpin. Pemimpin yang Allah sayang, yang Allah redha. Surah Al-Maidah ayat 55. Lain kali kita hurai, cuma kita bagi makna. Sesungguhnya pemimpin kamu, pertama Allah dengan menurunkan Quran, itu panduan untuk memimpin kita ke jalan yang lurus. Yang kedua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempraktiknya, yang melaksanakan tuntutan Quran sebagai tunjuk ajar yang terbaik, teladan. Kemudian pemimpin yang baik yang Allah redha ialah orang-orang yang beriman. Apa maksud mereka? Apa sifat mereka? Pemimpin yang Allah suka, yang Allah redha. Pertama, mereka alladzina yuqimuna shalah, mereka mendirikan solat. Allah pun sebut nak jadi pemimpin mesti orang yang solat. Ini dok bagi tahu tak payah solat pula. Aduh, itu pun ada followers tu, aku pelik. pelik. Saya minta Menteri Agama sekarang ni, sementara ada kuasa, ambil tindakan lah. Mana-mana pendakwah, mana-mana orang yang bercakap bertentangan dengan Quran dan hadis. Nak takut apa? You ada kuasa. I tak boleh, I boleh cakapnya. Kalau aku Menteri Agama, aku pergi cari dah lah, tak ada masalah. Kan? Nampak tak? InsyaAllah, Rusdan, sila pergi kerja. Moga-moga selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, insyaAllah. Nampak tak? Pemimpin yang Allah suka, yang mendirikan solat. Wa yu'tuna zakah, yang mengeluarkan zakat. Ada tafsiran. Zakat di sini ialah milik asnaf yang 8. Jadi bila kamu jadi pemimpin, kamu tengok duit banyak ni, 250 bilion untuk didisburse, untuk diagihkan pada rakyat. Jangan ambil kesempatan. Contohlah, beli emas, kerajaan sediakan emas 100 juta, bagi kita 110 juta. Itu khianat. Pemimpin yang khianat. Kerana zakat ini bukan milik kita. Kita wajib kena keluarkan zakat. Bila jadi pemimpin, sama juga. Ini bukan duit mak bapa kita hantar daripada Hong Kong, kata P. Ramlee. Kan? Ini peringatan ni. Bukan marah Perikatan Nasional. Bukan kata Pakatan Harapan. Ini cakap landasan Quran. Kan? Saya dah mengurus 11 tahun dah ni. Tanyalah setahun ni. Walaupun sekolah saya, I can do whatever I please. Tapi dah, saya nak guna sesuatu pun saya beritahu. Minta izin, isi borang. Nampak? Bab nak bayar zakat. Lain kali lah. Makna zakat, dia tidak membazir harta milik rakyat. Macam kita ada zakat RM1,000 masih dalam poket, belum keluar, kita tak boleh pakai. Kita kena bagi pada asnaf. Asnaf yang terbaik lah. Asnaf yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah siapa dah? Sekolah Tahfiz Mutmainnah. Maybank 55-205-970-3378. Masuk Maybank, kami senang nak monitor. Nak bayar zakat pelepasan cukai, senang nak monitor. Saya pun boleh monitor. Saya dah pandai tengok lah melalui internet. Kena belajar juga. Kan? Yang kelima, wahum raki'un. Yang ketiga, minta maaf, sifat pemimpin yang baik ialah mereka tunduk, taat kepada segala perintah Allah. Allahu Akbar. Walaupun kita ada sifat ni, jangan ego. Ini yang bimbang. Dah lah tak ada sifat tu, ego pula tu. Aduh, jam. Dah lah haprak. Tak pandai takbir, tak pandai urus negara, sombong pula.
Kita saja baik. Oh, orang semua buat tak baik. Aduh, masa awak diberi peluang, awak tak buat yang terbaik. Maybank Salahuddin 552059703378. Kerana kepimpinan manusia jadi takbur. Itulah sedikit, insya-Allah, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Sebagaimana biasa, kalau nak cuba Top Studio, insya-Allah, yang ada testimoni boleh hubungi 0103148996. Siapa yang nak beli buku kaedah-kaedah hafazan, insya-Allah hubungi nombor yang sama. Bukan PA saya, sahabat saya. Siapa nak pergi umrah tu dia. Kau esok boleh pergi dengan saya. Ramai-ramai cari customer. Saya nak bawa staff saya, beberapa orang staff secara percuma, dan guru-guru pasti. Ini usaha saya. Saya pernah bawa 6 orang sebelum ni. Masya Allah, Allah bagi rezeki kepada mereka. Menangis mereka di hadapan Kaabah. Seronoknya, syukurnya dapat sampai ke bumi yang paling mulia. Entahlah tahun ni nak boleh pergi ke tak. Wallah. Dan yang paling penting, jangan lupa terima kasih kepada yang menyumbang, yang belum menyumbang. You know what to do, insya-Allah. Internet banking at your fingertips saja. RM1 pun tak apa, RM1. Insya-Allah. Terima kasih. Keampunan pada Allah yang saya pohon, kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan. Esok insya-Allah kita dengar pula golongan yang rugi. Kenapa mereka rugi? Apa balasan terhadap mereka? Sekadar itulah kemampuan yang ada. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillahil